Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ambil kesempatan oleh kerana hari ini adalah pagi yang pertama di bulan Ramadan, kebetulan hari Ahad. Pastinya ramai di antara para peserta sama ada daripada Ramadan Khatam ataupun one week one juz dan 2 week one juz yang kami ajak hadir bersama-sama pada pagi ini. Jadi oleh yang demikian saya ingin memulakan sesuatu, moga dengan hari yang pertama kita mulakan set kita punya hati di dalam bulan Ramadan yang pertama ini, moga permulaan yang pertama yang kita berikan segala tumpuan kita, moga ia membawa keberkatan hinggalah di akhirnya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab hati bila berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ini saya ambil daripada Facebook Tadabbur Center, kerana saya juga merupakan salah satu daripada ahli Tadabbur Center di Malaysia, insya-Allah. Yang pertama, hendaklah kita memperbetulkan mindset kita, memperbetulkan fikiran kita. Kita harus mengetahui, kita ingat balik bahawa Al-Quran ini bukan hanya sekadar buku biasa. Al-Quran ini adalah kitab mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Alhamdulillah, untung kita kerana masih ada mendapatkan buku panduan ataupun kita panggil surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka haruslah kita melayaninya dan juga dengan kita berwudu, dengan kita meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tinggi, tempat yang istimewa di sudut rumah kita. Moga dengan mindset ini akan datang keberkatan, akan datang kecintaan kita terhadap kitabullah. Baik, yang kedua, hendaklah kita yakin bahawa setiap ayat yang kita baca dan kita fahami sebenarnya ianya tuju kepada diri kita untuk kita mendapatkan pedoman dan petunjuk daripada Al-Quran agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, merendahkan diri dan membuang segala penyakit hati. Salah satu matlamat kita membaca Al-Quran ini adalah untuk syifa, iaitu untuk menjadikan penyembuh bukan sahaja untuk jasad kita, namun juga untuk hati kita, agar kita menjadi insan yang lebih baik hari demi hari dengan kita menunaikan solat, dengan kita membaca Al-Quran. Jadi dengan kita merendahkan diri dulu, kita membersihkan segala hati, buangkan semua kesibukan dunia, fokus pada apa yang kita baca. Moga dengan itu akan memberi syifa untuk hati kita, akan memberi ketenangan buat hati kita, pembuka hari kita dengan pembukaan yang indah. Yang keempat, mendengar dengan teliti. Apabila kita mendengar bacaan sahabat-sahabat kita, bukan kita untuk mencari kesalahannya ataupun kekurangannya, malahan kita nak meneliti bacaannya agar tajwid kita dapat diperbaiki, agar makna yang dibacakan itu juga difahami. Anda juga boleh, apabila kawan sahabat anda membaca Al-Quran, anda buka gunakan Al-Quran terjemahan agar anda juga dapat memahami maksudnya. Dan yang terakhir, memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala musuh, iaitu khususnya musuh daripada bisikan syaitan dan hawa nafsu. Kita memulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Moga ianya menjadi perlindungan untuk diri kita, bukan sahaja ketika kita membaca Al-Quran, tetapi dalam semua hal-hal yang kita, urusan dunia kita, urusan harian kita, moga kita sentiasa terpandu oleh Al-Quran, terpandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat bimbingan Allah. Okey, jadi insya-Allah pada setiap hari, insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Taala beri saya kekuatan dan juga kepada anda, saya akan menggunakan sinopsis 30 juzuk Al-Quran. Kalau anda full version dia boleh pergi ni, ada Tadabbur Center. Okey, sedikit aja bayarannya dalam
Anda akan dapat sama-sama mengikutinya. Jadi saya hanya tunjukkan di dia punya PDF format aja ya. Okey. Baik. Sekarang insya-Allah kita pergi pada juzuk yang pertama. Okey. Lihat dekat sini. Jadi insya-Allah moga dengan perkongsian yang singkat ini, setiap juzuk yang kita baca sekurang-kurangnya lah kita mendapat pengisian. Baik, seperti mana yang kita tahu Al-Quran ini dimulakan surah Al-Fatihah dulu, iaitu surah yang pertama. Al-Fatihah maknanya pembukaan, kerana di sini dinampakkan diberi gambaran, dan Al-Fatihah ini merupakan ibu bagi semua surah-surah di dalam Al-Quran. Mengapa dikatakan induk? Kerana ianya merangkumi 7 perkara asas, iaitu tauhid, yang di mana kebanyakan ayat-ayat tu semua nak ingatkan kita kepada mengesakan Allah, hanya Allah satu-satunya tempat kita menyembah dan tempat kita meminta pertolongan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bahawa segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini nak menunjukkan kebesaran Allah. Di dalam Al-Fatihah juga tu ada ibadah, iaitu iyyaka na'budu, hanya engkaulah satu-satunya. Kemudian di dalam Al-Fatihah ada taghrib. Ni saya dah kasih maknanya berita gembira. Begitu juga ada tarhib, iaitu peringatan. Kalau kita cakap ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, itu aku jangankanlah kau golongkan aku kepada golongan yang engkau murkai, golongan yang sesat. Ingatkan kita tentang adanya akhirat. Maliki yaumiddin. Allah lah penguasa pada hari akhirat. Dan juga di dalamnya ada syariat ketetapan Allah SWT. Disuruh kita berdoa, disuruh kita banyak mengucapkan Alhamdulillah. Maka itu semua merupakan ketetapan. Jadi kita nampak subhanallah, dalam 7 ayat yang kita baca tiap-tiap hari dalam rakaat solat itu, ia mengandungi dimulakan dengan pujian. Menunjukkan bahawa kita ni sebagai seorang hamba lari daripada sentiasa nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah kerana nikmat Allah terlalu banyak untuk disyukuri. Dan yang terpenting sekali sebagai tanda hamba Allah adalah kita harus meminta doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang diperlukan, yang sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dia teras ayat yang merupakan induk bagi 113 surah yang dinamakan Ummul Kitab. 7 ayat yang akan sentiasa kita ulang-ulang. Baik, kita pergi kepada surah Al-Baqarah juzuk pertama sahaja, di mana juzuk pertama cover sampai ayat 141. Ia menerangkan kenapa nama dia Baqarah, kerana dia kisah penyembelihan lembu yang diperintahkan oleh Allah oleh Bani Israel. Tetapi ayat ini hanya nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi dalam juzuk yang kedua esok, insya-Allah. Jadi di dalam juzuk yang pertama ini, di antara kisah yang terpenting dalam Al-Baqarah, diawali dengan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sengaja nak memberitahu kita bahawa musuh kita yang teramat terang itu adalah iblis. Jadi diungkapkan di dalam surah Al-Baqarah. Diceritakan juga dalam kisah bagaimana ketamakan kaum Yahudi. Jadi kat sini dalam juzuk yang pertama tu banyak kisah-kisah kaum-kaum, kerana the main focus kat dalam juzuk pertama nak menceritakan kita supaya kita ni dapat bezakan apa sifat orang yang beriman, apakah sifat orang kafir, dan bagaimana pula sifat orang munafik, supaya kita tahu, oh kalau saya ada sifat macam ini, oh ini namanya ciri-ciri orang munafik, tak boleh sifat macam ini. Jadi Allah sebenarnya nak berikan kita garis panduan agar kita dapat memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat seperti Nabi Ibrahim sentiasa diuji oleh Allah namun sabar, kemudian sifat Nabi Yaqub pada anak-anaknya, bagaimana dia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar sentiasa ingat kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan jangan jadi seperti sifatnya orang Bani Israel, yang mana mereka ni tengok bagaimana sikap mereka terhadap Jibril, terhadap rasul-rasul mereka. Jadi ini semua
diterangkan di dalam juzuk yang pertama. Okey, maka dalam juzuk pertama juga diterangkan tentang golongan yang diberikan nikmat versus golongan yang dimurkai. Kan kalau kita nampak surah Al-Fatihah, kenapa lepas Fatihah datang Baqarah? Kerana dalam Baqarah inilah nak menceritakan kepada kita, dalam Fatihah kita baca, ya Allah, jangan kau jadikan aku golongan yang sesat, yang kau murkai. Maka dalam surah Al-Baqarah ni Allah jelaskan kepada kita apakah sifat golongan yang Allah sesatkan. Allah tak sesatkan macam itu sebabkan mereka dilakukan sesuatu lah, sikap mereka lah, maka dimurkai oleh Allah, maka mereka mendapat kesesatan kerana sifat-sifat mereka. Sebab itu sangat penting dalam juz pertama ini agar kita tahu apakah identiti yang perlu kita mainkan sebagai seorang Muslim. Maka ini bagaimana kita nak tahu Nabi Ibrahim versus sifatnya iblis, Nabi Musa versus sifatnya Bani Israel. Wallahu a'lam bissawab. Okay, inilah dia perkongsian singkat satu hari satu juz yang insya-Allah esok kalau semoga Allah SWT beri kita kekuatan, kita dapat sama-sama sedikit paling-paling dapat pencerahan tentang ini rupanya apa yang kandungan dalam setiap surah dalam Al-Quran. Okey, sekian dahulu.